boleh bagi markah. Walau bagaimanapun saya dapati ramai juga yang baru reply satu. Bermaksud dia cuma reply kepada saya sahaja. Okay, so sedikit peringatan mesra dekat sini. Bila anda jawab forum, anda bukan hanya reply kepada saya tetapi reply juga kepada sekurang-kurangnya 2 orang rakan yang lain. Okay, anda mungkin memilih untuk reply mengenai topik yang anda bawa. Contohlah kalau anda reply kepada saya mengenai mikro dan makro, perspektif mikro dan makro sosiologi bagi penggunaan ganja. Kemudian anda nak cari respon kawan-kawan yang lain yang berkenaan dengan ganja juga untuk anda reply. Pun boleh, tak apa. Ataupun anda nak cari point reply kawan-kawan lain tapi yang bukan berkaitan dengan, maksudnya yang jawapan dia tak sama macam anda. Contohnya anda bincangkan mengenai ganja. Tapi bila anda nak reply kepada rakan-rakan yang lain, rakan yang lain tu dia bincangkan mengenai contohnya lah pengangguran pelajar universiti. So dia punya respon tak sama macam anda. Tak ada masalah. Anda boleh je reply mana-mana topik ataupun mana-mana isu. Okay, asalkan anda memberikan jawapan ataupun anda memberikan respon kepada rakan-rakan anda. Okay, so saya kena beri peringatan mesra dekat sini sebab saya takut nanti anda ingatkan anda cuma perlu reply kepada saya sahaja. Sedangkan anda sebenarnya perlu juga reply kepada 2 orang rakan yang lain. Barulah cukup untuk saya bagi markah. Forum ni markah dia 4. Satu forum markah dia 4. 2 markah untuk jawapan anda kepada saya dan 2 markah lagi satu-satu kepada jawapan anda kepada rakan-rakan yang lain. Okay. So pastikan anda sekurang-kurangnya jawab 3 forum. Bukan 3 forum. Dalam satu forum tu anda ada 3 reply. Okay. 1 kepada saya dan 2 kepada 2 orang rakan yang lain. Boleh faham ke dekat sini? Faham. Boleh, Doktor. Boleh ya? Boleh, Doktor. Okay, so bagi sesiapa yang belum lagi, yang baru reply kepada saya tu, harap jangan terlupa, anda masih ada seminggu lagi untuk cari kawan-kawan, jawapan kawan-kawan yang anda rasa menarik untuk dihujahkan, untuk dipersetujui atau tidak dipersetujui dan anda boleh respon. Okay, so dalam talian sekarang ada 86 orang, so saya kira kita dah boleh, dah exceed 80% lah yang masuk ke dalam kelas ini, so saya kira saya boleh teruskan kelas. Okay, jadi saya nota untuk kelas pada hari ini saya telah masukkan ke dalam MyGuru. Anda boleh lihat di bahagian learning material. Okay, so saya teruskan dengan presentation dah. Okay, hari ini masih lagi berkenaan dengan topik yang pertama, iaitu sosiologi dan pembelajaran. Okay, so di skrin anda sekarang anda dapat lihat topik kita sosiologi dan pembelajaran. Okay, tapi kalau 2 kelas sebelum ini saya fokuskan kepada definisi sosiologi dan kelas minggu lepas hari Selasa berkenaan dengan perspektif sosiologi. Okay, hari ini saya akan fokuskan kepada teori sosiologi pula. Okay, so kandungan topik di bawah tajuk sosiologi dan pembelajaran ni ada 4 semuanya. Definisi, tokoh, perspektif dan teori. Okay, so yang saya tandakan right ni, warna hijau ni adalah yang telah kita cover lah dalam 2 kelas sebelum ini. Okay, manakala hari ini kita akan fokuskan kepada teori. Okay, teori sosiologi. Okay, so bila kita bercakap mengenai teori, kita tak boleh lari daripada tokoh lah sebab tokoh-tokoh yang kita, tokoh-tokoh sosiologi yang anda jumpa dalam kelas minggu lepas itu juga anda akan jumpa lagi sekali dalam kelas ini. Okay, sebab tokoh-tokoh itulah tokoh terpenting, tokoh yang paling signifikan dalam bidang sosiologi yang mencadangkan ataupun yang propose teori-teori asas ataupun teori paling utama, teori paling besar, teori paling signifikan dekat dalam bidang sosiologi. Okey, ini sedikit refreshment lah daripada kelas minggu lepas. Tokoh sosiologi, ada ramai lagi, beratus-ratus, beribu-ribu, okey. Walau bagaimanapun ini adalah 5 orang tokoh yang orang kata yang paling signifikan lah, yang terawal, yang paling signifikan lah, yang sumbangan mereka ke dalam bidang sosiologi ini memang tak dapat dinafikan lah. Okey, dan Ibn Khaldun dan juga ramai lagi tokoh-tokoh yang lebih awal daripada mereka ini kita tidak masukkan. Okey,
kenapa kita tidak masukkan seperti mana yang saya telah jelaskan minggu lepas, okey. Okey. Auguscom ialah bapa sosiologi. Okey, Auguscom ialah bapa sosiologi. Jadi secara rasminya ilmu sosiologi itu bermula daripada beliau. Okey, secara rasmi. Walaupun sebelum Auguscom ini Ibnu Khaldun dan juga ramai lagi orang lain dah orang kata dah lama dah lah dia buat mereka buat kajian mengenai masyarakat ini, okey. Tetapi kalau secara rasminya, secara bertulisnya, ilmu sosiologi ini bermula pada Auguscom lah pemula kepada ilmu sosiologi. Sebab itulah nama Auguscom ini dipanggil bapa sosiologi. Okey, so sebab itu tokoh-tokoh yang kita akan bincangkan mengenai teori-teori yang mereka propose, yang mereka cadangkan, okey, adalah semuanya tokoh-tokoh selepas ilmu ataupun istilah sosiologi itu diperkenalkan secara rasmi di dunia ini. Okay, that's why Ibnu Khaldun semua tak termasuk di bawah ini. Dia adalah tokoh sosiologi, tetapi Ibnu Khaldun tidak mencadangkan apa-apa teori sosiologi yang signifikan lah. Cuma kajian dia sahaja berkaitan dengan masyarakat. Okay, so ini adalah antara tokoh sosiologinya. Macam biasa, August Comte, Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim dan juga George Herbert Mead. Okay, dan mereka ini adalah tokoh terawal, tokoh signifikan yang propose ataupun yang mencadangkan teori-teori sosiologi yang kita pelajari pada hari ini. Okay, so teori utama sosiologi ada banyak. Okay, teori utama sosiologi ada banyak. Okay, tetapi tiga ini adalah teori yang paling awal, teori yang orang kata bapa kepada teori yang lain. Okay, tiga teori ini. Okay, tiga teori ini kita panggil teori utama sosiologi. Di mana di bawah teori-teori contohlah, di bawah teori functionalisme ini ada lagi teori-teori kecil yang lain. Di bawah teori konflik ada lagi anak-anak teori dia. Di bawah teori interactionism simbolik ada lagi anak-anak dia. Okay, so yang anak-anak tu kita tak akan belajar. Okay, kenapa kita tak belajar? Sebab awak bukan ambil sarjana muda sastra sosiologi. Okay, anda ambil sarjana muda pendidikan. Okay, so bukan orang kata matlamat anda bukan nak belajar sosiologi itu. Anda nak belajar bagaimana sosiologi itu diimplementkan dalam pendidikan. Okay, so anda tak perlu belajar secara detail mengenai teori-teori ataupun anak-anak teori-teori kecil di bawah setiap teori besar ini. Tidak perlu. Bukan keperluan untuk anda. Okey, walau bagaimanapun, apa yang anda perlu tahu adalah yang paling asas. Teori utama sahaja yang anda perlu tahu itu. Tigalah dekat sini. Functionalisme, konflik dan juga interactionism, interaksionisme simbolik. Okey. So ini adalah tokoh dan teori yang mereka cadangkan. Contohnya macam August Comte ini, adalah pelopor ataupun pencadang, perintis kepada teori functionalisme. Okey, kemudian Emile Durkheim adalah antara anak murid dia lah ataupun pengikut dia. Okey, manakala Karl Marx dan Max Weber adalah pelopor kepada teori konflik. Okey, kemudian George Herbert Mead pula adalah pelopor kepada interactionism simbolik. Okay, so ini adalah tokoh yang dalam kotak putih ni dan yang dalam kotak purple ni adalah teori yang mereka propose, teori yang mereka bawa, teori yang mereka cadangkan, teori yang mereka sokong. Okay, so ini kalau saya boleh gambarkan apa dimaksudkan dengan sosiologi. Okay, kalau anda masih ingat dalam kelas definisi sosiologi, okay, beberapa kelas yang lepas saya jelaskan mengenai definisi sosiologi. So, sosiologi adalah berkenaan dengan interaksi antara seorang individu dengan elemen lain dalam kehidupan dia. Maksudnya elemen masyarakat. Okey. Jadi bagaimana kita nak kaitkan definisi itu dengan teori? Bermaksud kalau macam ini adalah seorang individu. Okey, ini adalah kita. Okey, ini adalah kita. Ataupun ini adalah saya, ini adalah anda yang seorang-seorang ni. Okey. Sosiologi adalah kajian mengenai bagaimana kita yang tengah-tengah ni berinteraksi dengan orang lain di sekeliling kita. Orang lain di sekeliling kita itu kita panggil masyarakat. Okey, bagaimana kita nak kaitkan dengan teori? Okay, teori functionalism dan juga teori konflik, dia fokus kepada masyarakat. Dia fokus kepada masyarakat.
Manakala teori interactionism simbolik dia fokus kepada ini. Interaksi antara seorang individu dengan orang lain di sekeliling dia ini. Okey, teori interactionism simbolik dia menjelaskan mengenai interaksi ini. Manakala teori functionalism dan teori konflik dia menjelaskan mengenai keadaan masyarakat. Okey, sebab itu teori functionalism dan teori konflik banyak digunakan untuk menjelaskan perspektif makro sosiologi, iaitu menjelaskan apa yang berlaku dalam masyarakat. Manakala teori interactionism simbolik dia menjelaskan apa yang berlaku kepada seorang individu, mikro sosiologi. Okey, so itu yang dikaitkan, itu kaitan antara teori dan juga teori dan juga perspektif sosiologi dekat sini. Okey, so kita akan pergi satu persatu. Functionalism. Okey, functionalism. Daripada perkataan fungsi. Okey, daripada perkataan fungsi. Functionalism. Okey, apa yang dimaksudkan dengan fungsi? Any idea? Apa yang dimaksudkan dengan fungsi? Function ataupun fungsi. Apakah yang dimaksudkan dengan fungsi? Kegunaan. Okey, Muhammad Ikhwan cakap kegunaan. Very good. Okey, lagi. Wan Ahmad Adik cakap dapat digunakan. Okey, lagi. Kalau gegadis ini, siapa yang nak wakilkan gegadis? Jawapan semua dari Adam ni semua ni, mana dia kaum Hawa? Peranan. Peranan. Okay, very good. Okay, kegunaan. Peranan. Okay, role dalam bahasa Inggerisnya role. Okay, R-O-L-E. Okay, functionalism. Fungsi. Okay, so saya tunjukkan ini. Gambar rajah, bila kita menjelaskan mengenai functionalism, okay, analogi yang terbaik ialah anggota tubuh badan. Okay, so kita tengok tubuh kita. Setiap anggota pada tubuh mempunyai fungsi yang ditetapkan dan perlu berfungsi dengan baik. Perlu berperanan yang baik agar keseluruhan satu tubuh itu boleh terus hidup dan berkembang. Okay, so tubuh ni a body, human body. Okay, tubuh manusia ini kita analogikan sebagai masyarakat. Kalau pada tubuh kita, kita ada telinga, kita ada limbs, kita ada kaki dan juga tangan. Okay, and then kita ada mata, kita ada hidung, kita ada mulut, kita ada kulit, kan? Dan belah dalam pula kita ada otak, kita ada jantung, kita ada hati, kita ada usus besar, usus kecil. Okay, so kita ada kapilari darah. Okay, so sama juga dengan masyarakat. Okay, kalaulah satu tubuh manusia ini dianalogikan sebagai masyarakat, bermaksud dalam masyarakat kita pun ada kumpulan-kumpulan kecil. Okay, dalam masyarakat kita ada kumpulan-kumpulan kecil. Di mana setiap kumpulan itu perlu memainkan peranan masing-masing. Okay, dia ada fungsi masing-masing. Dalam masyarakat kita ada raja. Contohnya, dalam satu masyarakat tu mesti ada ketua. Okey, kalau dari segi feudalism kita akan ada raja. Raja perlu memainkan peranan sebagai raja. Di bawah raja ada menteri-menteri dia. So menteri-menteri perlu memainkan peranan sebagai menteri. Okey, bolehkah menteri bertindak sebagai raja? Okey, bolehkah menteri bertindak sebagai raja? Bolehkah menteri buat kerja raja? Okay, so tak boleh. Okay, and then dalam sebuah masyarakat juga akan ada orang kata ahli agama. Kalau kita dekat Malaysia, kita ada mufti, kan? Okay, kalau kita cakap mengenai zaman feudalism, zaman-zaman dulu kita ada padri, rahib, okay, ahli agama. Okay. Ahli agama ni dia ada, kerja dia adalah dari segi hal agama lah. Boleh ke seorang yang orang kata macam mufti, rahib, semua-semua tu jadi ahli politik? Boleh ke?
Adakah apabila mereka cross peranan macam itu, mampukah mereka berperanan ataupun bertindak ataupun berfungsi dengan, maksudnya menjalankan tugas dia dengan baik? Okay, and then dalam masyarakat juga kita akan ada, itu semua golongan pentadbir saya kata. Okay, kita juga ada tentera dalam masyarakat. Apa fungsi tentera dalam masyarakat? Apa peranan dia? Dalam masyarakat juga kita ada polis. Okay, apa fungsi polis dalam masyarakat? Okay, and then kita ada peniaga, usahawan. And then kita ada kaki tangan kerajaan atau kaki tangan awam, public servant. Okay, so dalam masyarakat ada banyak kumpulan, kalau kita katakan kumpulan kerja atau kumpulan peranan yang dia ada peranan yang perlu dimainkan. Dan setiap kumpulan ini perlu buat kerja dia betul-betul lah, perlu berfungsi dengan baik. Kalau tidak, masyarakat itu akan collapse. Okay, bayangkan kalau tentera, contohlah tentera dalam satu masyarakat ada tentera. Peranan tentera adalah untuk melindungi masyarakat itu daripada ancaman luar. Okey, itu peranan tentera, melindungi masyarakat daripada ancaman luar. Bayangkan satu hari tentera dia pergi buat kerja lain. Tentera dia pergi buat bisnes contohnya. So, adakah kerja tentera adalah buat bisnes? Bila tentera dia pergi buat bisnes, maksudnya dia punya peranan tu dah lari. Bila di peranan dia dah tak berfungsi, dia tidak katakanlah apabila seorang dia adalah menteri, tapi dia melangkaui kuasa dia boleh mengarahkan orang itu sampai maksudnya dia dah boleh ambil peranan raja. Adakah masyarakat itu akan bertahan? Lama-lama akan collapse lah. Okey, maksudnya dekat sini teori functionalism, dia punya prinsip ialah dalam satu masyarakat ada banyak kumpulan-kumpulan kecil. Bagi membolehkan masyarakat itu aman, damai, okey, stabil, makanya setiap kumpulan kecil itu perlu memainkan peranan masing-masing yang telah ditetapkan. Kalau you askar, you tentera, you raja. Kalau you raja, berfikir, bertindaklah sebagai seorang raja. Kalau you menteri, berfikir dan bertindaklah sebagai seorang menteri. Okay, so itu maksudnya teori functionalism. Okay, juga dikenali sebagai teori konsensus. Konsensus dekat sini bermaksud persetujuan. Persetujuan bersama. Kesepakatan bersama. Itu dimaksudkan dengan konsensus. Kenapa konsensus? Kerana di bawah teori functionalism, dalam satu masyarakat telah ada persetujuan bahawa okey, this one akan jadi raja, this one akan jadi menteri, this one akan jadi kaki tangan awam, this one akan jadi petani, this one akan jadi peniaga, this one akan jadi polis, this one akan jadi tentera. Dah berlaku konsensus atau kesepakatan dekat situ, persetujuan bersama dekat situ bahawa setiap kumpulan dia akan mainkan peranan dia masing-masing, dia tak akan cross peranan. Okay? So itu dimaksudkan dengan konsensus. So nama lain bagi teori functionalism ialah teori konsensus. Okay, dan saya ingin bawa anda kepada poin yang keempat, menekankan kepentingan pengekalan status quo dalam masyarakat. Okay, so functionalism ni tujuan dia adalah untuk mengekalkan status quo dalam masyarakat. Okay, maksudnya ingat yang saya cakap tadi tu, setiap dalam satu masyarakat dia akan ada setiap kumpulan kecil. Kumpulan-kumpulan kecil itu perlu memainkan peranan dia yang telah ditetapkan. Bila tidak ada cross peranan, maksudnya A akan buat kerja A, B akan buat kerja B, akan buat kerja masing-masing. Okay, bermaksud status tu akan kekal. Okay, kalau dia raja, dia akan kekal jadi raja sebab tak ada orang nak cabar peranan dia. Kalau dia menteri, dia akan kekal sebagai menteri sebab tak ada orang nak cabar kedudukan dia sebagai menteri.
Kalau dia ahli agama, rahib, mufti, kan, okey, padri, dia akan kekal sebagai ahli agama sebab tak ada orang akan pertikaikan dia. Kenapa tidak ada orang pertikaikan? Sebab sudah ada konsensus. Saya buat kerja saya, awak buat kerja awak. So, saya kekal sebagai saya, awak kekal sebagai awak. Something like that. Okay, so itu adalah functionalism. Okay, so ini sedikit latar belakang lah teori functionalism ini dipelopori oleh Auguste Comte. Okay, and then ini apa yang ditulis dekat sini adalah apa yang saya jelaskan secara lisan sebentar tadi lah. Masyarakat dianggap sebagai tubuh badan yang mempunyai fungsi tersendiri dan sebagainya lah. Okay, so teori functionalism. Okay ke dekat sini boleh faham mengenai teori functionalism? Boleh. Boleh. Okay. Ada sebarang soalan mengenai teori functionalism? Okay, so kalau ada soalan? Kalau ada, okay, so kalau tidak ada, saya teruskan dengan teori konflik. Okay, tetapi in order to nak faham teori konflik, anda kena faham teori functionalism. Sebab teori konflik ini muncul ataupun berkembang daripada teori functionalism. Okay, so teori konflik, saya boleh gambarkan sebegini. Kita ada satu masyarakat yang stabil. Kenapa agaknya masyarakat itu kita katakan stabil? Masyarakat yang stabil dekat sini bermaksud tidak ada peperangan, tidak ada pemberontakan, cukup makan minum, tidak ada penyakit dan sebagainya. Apa yang dimaksudkan dengan masyarakat yang stabil? Kenapa saya katakan masyarakat ini stabil? Cuba kaitkan dengan teori. Cuba kaitkan dengan functionalism. Sebab mereka ada tugas masing-masing. Maksudnya pekerjaan mereka, kehidupan mereka, macam tu. Okay, very good. Okay, bermaksud masyarakat tu stabil sebab back to teori functionalism tadi. Setiap orang mainkan peranan dia. Okay, setiap orang akan mainkan peranan dia. Walau bagaimanapun, dalam dunia ini, okay, satu masyarakat yang stabil tu dia tak akan stabil sampai bila-bila. Lama kelamaan dia akan timbul konflik. Okay, lama kelamaan dia akan timbul konflik. Okay, konflik itu boleh jadi disebabkan oleh bencana alam. Okay, disebabkan oleh bencana alam. Biasa tak awak tengok cerita-cerita Cina yang zaman-zaman Maharaja dia semua tu kan? Ataupun cerita Korea ke yang zaman-zaman dinasti dia tu lah. Okay, so disebabkan oleh bencana alam. Contohnya lah satu negara ataupun satu masyarakat tengah elok, tengah stabil ni kan. Aman damai lah, tak ada perang, tak ada apalah kan. Raja buat kerja raja, pendeta buat kerja pendeta, menteri buat kerja menteri, dan rakyat dia yang berniaga lah, kalau yang petani lah. Okay, tapi satu hari berlaku kemarau yang panjang. Okay, berlaku kemarau yang panjang. Okay. So bila berlaku kemarau yang panjang, yang kerja sebagai petani tu dia dah tak boleh bertani, dia tak boleh, let's say dia tanam padi ke tanaman apa-apa tak menjadi sebab kemarau yang panjang. Bila dah tak ada tanaman, tak boleh tanam apa-apa, mati dan pokok mati sebab kemarau yang panjang, okay, maka dia kurang income, kurang pendapatan. Bila dia bayar cukai juga, tapi bila dia tak ada duit nak bayar cukai, okay, sebab tanaman dia tak menjadi, so dia pergi pinjam, mula berlaku apa yang kita panggil sebagai pinjaman. Dia pinjam duit ke apa ke untuk bayar cukai. Okay, tapi lama kelamaan benda itu dia dekat situ sudah bermulanya konflik. Okay, dekat situ sudah bermulanya konflik yang berpunca daripada bencana alam kemarau itu tadi. Okay, so bila satu keluarga ataupun banyak keluarga yang jadi petani ni, dia berhutang, okay, maksudnya dah jadi ketidakseimbangan pendapatan, ketidakgangguan kepada ekonomi dekat situ. Okay, so apa yang jadi? Lama kelamaan daripada berhutang, terbeban kan, so dia jadi macam mula timbul rasa tidak puas hati, mula timbul rasa marah, mula timbul rasa benci. Okay, daripada situlah akan slowly develop, akan slowly membina pemberontakan.
Okey, akan mula membina pemberontakan. Okey, pemberontakan itu boleh jadi dilakukan secara kecil-kecilan, bermula dengan serang tentera, bermula dengan serang ketua kampung, bermula dengan lepas tu berkembang lagi, membentuk semakin ramai kumpulan yang memberontak kan. Lepas tu dia pergi serang istana sampai ke satu tahap boleh menjatuhkan seseorang raja. Itu kita panggil konflik. Okey. So, bila konflik, bila seorang raja itu, let's say raja lah kita panggil lah, dijatuhkan, ketua yang paling tinggi dalam masyarakat raja. Bila raja itu dijatuhkan, maka naik raja baru, naik orang baru sebagai ketua. So, orang baru sebagai ketua ni, dia akan susun balik masyarakat tu jadi kembali stabil. Okay, so this is the cycle. Lepas tu let's say 10 tahun, 20 tahun or even abad, beratus tahun selepas itu, perubahan dan kekacauan tu akan berlaku lagi sekali. Maka berlaku lagi konflik. Bila berlaku konflik, dia akan membawa perubahan kepada masyarakat sedia ada. Okay, so itu adalah kaitan antara functionalism dengan konflik. Okay, so konflik ni ada dua perintis dia, iaitu yang pertama ialah Karl Marx dan yang kedua adalah Max Weber. Mereka ada aliran yang tersendiri. Okay, kedua-duanya prinsipnya macam yang saya jelaskan tadilah. Okay, maksudnya kita memerlukan konflik untuk mengubah masyarakat. Okay, kita memerlukan konflik untuk mengubah masyarakat. Kalau tidak, masyarakat kita akan stagnan. Stagnan maksudnya tak ada berubah apa-apa. Nak kata maju pun tak maju, nak kata mundur pun tak mundur. Macam monoton je hidup. So we need conflict untuk mengubah, ataupun sebenarnya konflik itu diperlukan bila berlakunya konflik, dia sama ada masyarakat tu hancur atau masyarakat tu akan jadi lebih baik. Okay, so bila kita sebut konflik, jangan lihat konflik ini dari sudut yang negatif sahaja. It can be positive also. Okay, so apa yang membezakan aliran Karl Marx dengan aliran Max Weber ialah Karl Marx dia tekankan faktor yang membawa kepada konflik itu adalah ekonomi. Ekonomi. Okay, bermaksud kalau macam yang cerita saya tadilah, okay, bila ada gangguan terhadap ekonomi, maka dia adalah pencetus kepada konflik yang paling ampuh. Kan, ekonomi kacau je, memang kestabilan tu orang akan terganggu. Okay, kalau ekonomi kita merudum je, ada gangguan, tak stabil je ekonomi, itu adalah pencetus utama, pencetus paling penting, paling signifikan kepada konflik. Manakala Weber pula dia melihat bukan sahaja ekonomi. Okay, bukan sahaja ekonomi, tapi ada banyak isu yang lain seperti agama, institusi politik, keluarga, pendidikan. Maksudnya Weber ni dia tak fokus on, dia mengakui faktor ekonomi sebagai pencetus kepada konflik, tetapi bukan hanya faktor ekonomi. Okey, sebaliknya agama juga boleh mencetuskan konflik. Okey, agama juga boleh mencetuskan konflik. Okey, so itu yang perbezaan utama antara Weber dan juga teori konflik aliran Weber dan juga teori konflik aliran Karl Marx. Okey, dan idea mereka berdua ini membawa kepada aliran sosialisme dan juga komunisme. Okey, sebab itu kalau anda bagi negara-negara yang embrace ataupun yang menggunakan sosialisme, ataupun maksudnya dia punya prinsip ataupun aliran dia atau pegangan dia adalah sosialisme dan juga komunisme. Okey, negara-negara ini dia akan memisahkan agama daripada isu lain, daripada pentadbiran. Okey, so negara-negara yang kita panggil sebagai negara sosialis dan juga ataupun negara komunis, dia akan memisahkan agama daripada isu pentadbiran. Okey, so bagi negara-negara sosialis dan juga komunis, okey, mereka akan jaga dua faktor ini, ekonomi dan juga keagamaan. Yang pertama, di negara-negara sosialis dan juga komunis ini, faktor prinsip mereka adalah ekonomi tu banyak hak milik kerajaan. Okey, ekonomi banyak dikawal oleh kerajaan.
supaya pembahagian ekonomi itu tidak terlalu, maksudnya dia cuba bahagi sama rata lah, setiap orang akan dapat dia punya bahagian masing-masing dalam ekonomi supaya tidak wujud satu kumpulan yang terlalu kaya dan tidak wujud satu kumpulan lain yang terlalu miskin. Okey? Dan satu lagi, ciri kedua negara sosialis dan komunis ialah dari segi keagamaan dia pisahkan daripada aspek pentadbiran. Okey, kalau zaman-zaman yang keras dahulu macam zaman Cina dahulu, negara Cina dahulu, negara Rusia dahulu sebelum sekarang lah, kita tak cakap zaman moden, okey. So negara-negara yang mengamalkan ataupun yang berpegang kepada aliran komunis ini, okey, rumah-rumah ibadat juga akan dihapuskan, akan dimusnahkan. Okey, tapi itu tahun-tahun awal sebelum Perang Dunia lah. Okey, tapi kalau zaman sekarang ini sudah lebih lenient, sudah lebih longgar. Kalau anda nak menjalankan aktiviti agama, boleh, tapi tak boleh bawa benda tu dekat dalam pentadbiran. Okey, so sama juga kalau bezanya dengan Malaysia, sebab tu Malaysia bukan kita tak embrace atau kita tak berpegang kepada aliran sosialisme atau komunisme, sebab itu negara kita ada dalam persekutuan kita ada agama persekutuan, itu agama Islam. Okey, so dalam aspek pentadbiran kita terima aspek agama sebagai salah satu faktor yang kita akan pertimbangkan dekat dalam pentadbiran kita. Okey, so itu adalah teori konflik. Okay, so kenapa negara-negara sosialis, negara komunis dia sangat-sangat mengawal dua faktor ini, ekonomi dan keagamaan, sebab berdasarkan teori konflik, dua faktor inilah faktor paling ampuh, faktor paling kuat yang akan mencetuskan konflik dalam masyarakat. Okay, boleh faham ke? Boleh, Doktor. Boleh, Doktor. Okay. So ini, functionalism. Ini saya tunjukkan satu lagi raja. Kita ada functionalism bertujuan mengekalkan struktur ini. Okay, saya kira kalau anda ambil pengajian Malaysia, anda ambil sejarah, ini memang orang kata memang kita biasa sangatlah dengan rajah ni. Okay, dengan gambar ni, ini kita panggil hierarchy. Okay, hierarchy masyarakat. Dekat atas kita ada sultan, raja, dekat bawah kita ada keluarga dia, bawah lagi ada pembesar pentadbir, bawah tu ada ulama, ada pendeta. Okay, and then dekat bawah lagi ada rakyat bebas. Rakyat bebas ni pun sebenarnya boleh pecah lagi sebenarnya. Kita ada peniaga, kita ada petani, kan? And then last sekali adalah rakyat ataupun hamba. Ini adalah segitiga yang menunjukkan hierarki masyarakat, di mana teori functionalism tujuan dia nak kekalkan hierarki ini. Dia tak nak ubah. Okay, so sultan ada peranan dia, bangsawan ada peranan dia, pembesar pentadbir ada peranan dia, ulama ada peranan dia. Masing-masing kena mainkan peranan so that stabil, struktur ini stabil. Okay, walau bagaimanapun konflik pula tujuannya adalah untuk mengubah struktur ini. Okay, tujuan teori konflik adalah bila dia cetuskan konflik, kita berharap untuk kita meruntuhkan struktur ini dan membina struktur yang baru. Maksudnya kalau melalui dalam teori konflik, dalam teori konflik, rakyat yang bebas ni, dia boleh bergerak naik ke atas, dia boleh jadi pembesar atau pentadbir. Pembesar atau pentadbir pun dia tak akan kekal sebagai pembesar atau pentadbir. Dia boleh naik jadi raja dekat atas. Bergantung kepada level of conflict yang dicetuskan, itulah yang berlaku itu. Okay, tapi kalau functionalism, tak. Kalau raja, anak dia nanti akan jadi raja, cucu dia nanti akan jadi raja, cicit dia nanti akan jadi raja. Okay, sama juga kalau bangsawan pun, kalau dia sepupu raja, anak dia pun akan kekal, harta ke pangkat ke semua tu akan kekal dekat dalam kelompok keluarga dia sahaja. Okay, so ini adalah beza antara functionalism dan juga konflik. Okey, so yang saya cakap tadi lebih kepada secara umumnya apa dimaksudkan dengan teori konflik, apa dimaksudkan dengan teori functionalism dalam masyarakat. Okey, dalam dunia ni.
Okay, so tapi memandangkan anda ni adalah fokus kepada sosiologi pendidikan, so mungkin anda nak tengoklah bagaimana functionalism dan konflik dalam dunia pendidikan kan. Okay, so ini adalah soalan saya. Okay, so bagaimana teori functionalism mempengaruhi pendidikan? Bagaimana teori konflik mempengaruhi pendidikan? Dan kalau kita cakap dalam konteks Malaysia, adakah wujud pengaruh kedua-dua teori ini dalam pendidikan Malaysia? Okay, so macam mana? Kalau saya dah bagi nota ni semalam tapi saya tak pasti, saya yakin ada je yang baru je buka nota ni pagi ni ataupun mungkin tak sedar pun saya dah masukkan nota ni semalam. So mungkin ini adalah slide, kali pertama anda melihat slide ini, kali pertama anda melihat soalan ini. Okay, so saya nak dengar idea lah daripada anda. Boleh ke? Boleh fikir-fikirkan bagaimana teori functionalism boleh mempengaruhi pendidikan. Pendidikan, bagaimana teori konflik boleh mempengaruhi pendidikan. Dan kalau dalam konteks Malaysia pula, ada ke teori-teori ini dalam dunia pendidikan di Malaysia? Okey, berapa lama agak-agak yang anda perlukan untuk anda fikirkan jawapan ataupun anda fikirkan idea untuk respon kepada soalan, 3 soalan saya ini? Berapa lama agak-agak you perlukan masa? Okey, kalau saya bagi 10 minit cukup ke? Cukup doktor. Cukup ya? Okey. So saya nak dengar idea lah daripada tu nanti. Okey, saya tak akan pecahkan kepada breakout rooms lah. Okey, nak pecah kepada breakout rooms ke ataupun you all nak bincang dalam tu je, dalam WhatsApp group kumpulan anda saja. Sebab nanti saya nak dengar idea ini daripada based on kumpulan PBS ya. Melalui kumpulan lah doktor? Kan, saya tak breakout rooms lah. Kiranya anda bincang sahaja dekat dalam WhatsApp kumpulan anda. So, saya bagi 10 minit. Okay, saya bagi 10 minit. Nanti saya nak dengar simple presentation or simple idea daripada wakil kumpulan. Boleh ya? Boleh doktor. Boleh doktor. Okey, so saya serahkan kepada anda lah, boleh berbincang dekat dalam kumpulan masing-masing. Kita akan jumpa balik dalam pukul 10.52. Okey.
Okey, semua dah habis dah 10 minit. Time's up. Dah selesai ke bincang? Saya nak dengar you all bercakap je sebab saya rasa macam ada lagi suara-suara yang saya jarang dengar ni. Okey. Dah bincang ke semua? Dah dapat jawapan kepada soalan saya tadi, bagaimana teori-teori ini, teori functionalism dan juga teori konflik ini ada dalam pendidikan kita. Kita boleh kesan dalam pendidikan, sama ada pendidikan secara umum atas dunia ni ataupun pendidikan dekat Malaysia ni. Okey. Dah ready ke dengan pembentangan? Not to say pembentangan sampai you all nak kena prepare apa-apa lah. Just saya nak dengar idea daripada setiap kumpulan. Okey, boleh? Boleh, Doktor. Boleh ya? Okey, kumpulan mana yang nak mula? Kumpulan mana yang nak mula? Kumpulan saya, Doktor. Sorry, kumpulan mana? Okey, dipersilakan. Kumpulan Jimmy ialah kumpulan yang ke-11. Ya, betul. Okey, tapi saya tak nak dengar Jimmy dah yang cakap sebab Jimmy banyak kali bercakap. Boleh orang lain dalam kumpulan? Okey, sebab Jimmy hari tu dah bentangkan dalam kumpulan yang pertama, Jimmy dah bercakap. Dalam kelas kita berkenaan dengan definisi tu, Jimmy dah cakap. Jangan marah Jimmy, saya bukan tak nak dengar suara awak. Cuma saya nak dengar daripada ahli lain dalam kumpulan. Tak naklah asyik Jimmy aja yang bercakap kan? Okey. Jimmy baik, nak Doktor. pass kepada siapa? Okey, saya nak pass dekat. Sebab dalam grup kami tengah bincang. Saya beri dengan Siti, boleh Siti? Siti mana? Siti Najihah. Siti Nur Aisyah Najihah Rani. Ya, betul. Okey. Mana Saya dia Doktor. Siti? Hai, saya Doktor. Okey, Aisyah Najihah. Boleh di saya sebab saya pun dah pernah bercakap. Mungkin Doktor nak dengar orang lain ataupun saya. Kan? Aisyah Najihah ni pun saya selalu dengar bercakap kan. Okey, orang lain macam mana? Orang lain ke? Saya okey je. Cuma je saya nak bagi peluang dekat kawan-kawan saya. Okey. Sebab kita ni ramai, kalau saya tak buat macam ni kan dia akan ada few yang akan saya tak katalah ketinggalan kan, tapi macam dia sebab dia tersenyap je dalam kelas, dia akan ada extrovert, introvert kan. So kalau saya tak paksa macam ni kan, so dia akan terus sampai 14 minggu pun macam ni lah, macam senyap je kan. Okey, siapa? Nur Hidayah Idrus ada? Ada, Doktor. Nur Hidayah. Okey, nak ke? Boleh? Doktor. Saya cuba. Boleh cuba, tak ada masalah. Macam yang soalan Doktor cakap tadi, pengaruh pendidikan daripada segi functionalism yang kami bincangkan. Dalam pendidikan, di sekolah dia ada sekejap Doktor, sekejap. Di sekolah, dalam pendidikan ada organisasi yang bermula daripada pengetua dan seterusnya PKM dan pentadbiran yang memainkan fungsi masing-masing. Jadi dekat situ pengetua tu akan bahagikan bahagian masing-masing kepada guru tu. Contohnya daripada panitia tu dia orang akan buat mesyuarat, berbincang bersama-sama untuk tubuhkan satu sukatan pelajaran untuk diberikan kepada guru-guru tu, dan guru-guru tu akan gunakan sukatan pelajaran itu untuk mengajar kepada murid-murid semua. Jadi dekat situ tiada pertindihan contoh kelas ni mengajar lain, kelas itu mengajar lain. Itu dari segi functionalism yang kami bincang lah. Dan dari segi konflik yang berlaku mungkin disebabkan oleh pandemik kerana proses pengajaran dan pembelajaran tu dilakukan secara atas talian. Konflik lain yang timbul disebabkan oleh masalah internet apabila kita beralih. Sebelum COVID kita belajar secara bersemuka dan kemudiannya kita beralih kepada atas talian. Bila kita beralih kepada atas talian tu, murid-murid tak dapat mengikuti apa yang guru tu mengajar. Jadi timbul konflik dekat situ dan seterusnya ibu bapa juga tak dapat nak provide, memberikan yang terbaik kepada anak mereka seperti kemudahan, gadget. Yang terakhir soalan dia, pengaruh dalam bidang pendidikan, adakah wujud pengaruh kedua-dua teori ini dalam pendidikan Malaysia? Ya. Kami semua bersetuju bahawa benar ada kedua-dua teori ini.
Itu doktor, saya cuba. Okey. Okey, tak apa, cuba. Betul lah tu. Okey. So, tahniah kepada kumpulan yang ke-11 yang diwakili oleh Nur Hidayah Idrus. Okey, sebab dia dapat jawab dengan jelas, dengan baik. Okey, apa yang soalan yang saya cuba, yang saya tanyakan. Okey, saya ulas sedikit berkenaan dengan jawapan yang diberikan oleh Nur Hidayah ini. Okey, dari segi functionalism, betul lah idea Nur Hidayah itu dalam Malaysia, di Malaysia, dalam konteks pendidikan di Malaysia ya. Okey, dekat sekolah kita ada organik, kita ada organisasi dekat sekolah. Kita dekat sekolah, ini bila saya cakap sekolah, saya merujuk kepada sekolah menengah. Okey. Dan saya merujuk kepada sekolah di bawah KPM. Okey, kita ada sekolah menengah dan sekolah bawah KPM lah. Saya tak merujuk kepada sekolah swasta sebab sekolah swasta bukan bawah KPM, dan juga saya tidak merujuk kepada MRSM sebab MRSM bukan bawah KPM. Okey, saya merujuk kepada sekolah menengah. It can be, bila sekolah menengah, it can be sekolah menengah harian, it can be sekolah menengah sains, sekolah berasrama penuh dan sebagainya. Okey, tapi di sekolah menengah di bawah KPM. Okey, dekat sekolah tu ada organisasi dia. Okey, paling tinggilah dekat sekolah adalah pengetua. Di bawah pengetua kita akan ada PK1 atau PK akademik. Kemudian kita ada PK HAM atau PK HAP. Depend lah sekolah tu nak panggil macam mana. Okey, and then kita ada PK Co. Okey, kemudian dekat bawah tu kita ada empat bidang. Bermaksud empat orang guru kanan. Okey, guru bidang ni kita panggil guru kanan. Kita ada guru kanan bahasa, guru kanan sains matematik, kita ada guru kanan sains kemanusiaan, sains sosial dan kemanusiaan. Kita ada guru kanan teknikal vocational. Okey, so dekat mana sekolah pun di bawah KPM dia 4 bidang itu. Okey, so 4 orang guru kanan, dan di bawah guru kanan ni ada panitia. Di bawah bidang sains matematik kita ada panitia sains, kita ada panitia matematik, kemudian kita ada panitia fizik, kimia, bio. 5 tu lah. Okey, di bawah bahasa kita ada panitia bahasa Melayu, kita ada panitia bahasa Inggeris, kita ada, kalau sekolah tu ada bahasa Mandarin, kita ada panitia bahasa Mandarin. Kalau sekolah tu ada, kalau di sekolah-sekolah di Sabah dan Sarawak ada menawarkan bahasa suku kaum, kita ada panitia masing-masing lah. Okey, itu adalah organisasinya dekat sekolah. Okey, dan setiap mereka itu kena mainkan peranan. Pengetua dia kena buat kerja dia sebagai pengetua. PK1 kena buat kerja dia sebagai PK1. Okey. PKHAM kena ada kerja dia sebagai PKHAM, dan juga PKCO ada kerja dia sebagai PKCO. So kalau dalam contohnya, kalau dalam urusan menguruskan aktiviti co-curriculum, PKHAM dia tak masuk campur. Itu adalah kerja PKCO. Okey. Dan kalau menguruskan hal-hal berkaitan dengan beasiswa, berkaitan dengan kantin, berkaitan dengan disiplin, berkaitan dengan penasihatan, itu semua di bawah PKHAM. Okay, and then kalau berkaitan dengan pengurusan pusat sumber, berkaitan dengan peperiksaan, berkaitan dengan PBD, pentaksiran bilik darjah, okay, berkaitan dengan itu semua di bawah PK1. Berkaitan dengan akademik itu di bawah PK1. Kemudian urusan-urusan berkaitan dengan hubungan luar, antara sekolah dengan PPD, antara sekolah dengan KPM, antara sekolah dengan JPN, itu peranan pengetua. Okay, so masing-masing ada peranan dia sendiri. PK1 dia tak masuk campur PKHAM punya. PKHAM tak masuk campur PKCO punya. Okay. Kita akan pergi dengan lebih detail dalam beberapa kelas akan datang berkaitan dengan tajuk organisasi kepimpinan di sekolah. Kita akan pergi dengan lebih detail lah berkenaan dengan peranan setiap makhluk-makhluk dekat itu, yang saya sebutkan itu dekat sekolah. Dan bukan tak pernah berlaku konflik. Okey, dia akan berlaku konflik, akan berlaku orang kata gangguan kestabilan dekat sekolah tu apabila ada antara mereka ini tidak menjalankan peranan masing-masing. Sebaliknya dia sibuk nak masuk campur dalam peranan orang lain. Okey. Itu adalah contoh organisasi ataupun functionalism yang berlaku di sekolah. Okey, kemudian Nur Hidayah juga ada jelaskan mengenai idea kumpulan 11 ini mengenai konflik. Okey, mengenai konflik. Okey, kalau dalam konteks pendidikan disebabkan oleh pandemik ni kita letak di bawah bencana alam lah.
okey, bencana alam. Okey, so berlaku pandemik. So bila berlaku pandemik, berlaku kekacauan kepada sistem pendidikan kita sedia ada. Di mana sekolah kena tutup, pembelajaran secara bersemuka fizikal tak boleh buat kan. Okay, so cikgu pun kena kerja dari rumah, murid pun kena kerja dari rumah. Makanya kena buat kelas Jaringan online, DAS. kelas dalam Para peserta talian. diminta Okey. untuk mengisi So, sudah borang berlaku maklum perubahan. balas di pautan yang telah Konflik akan disediakan di memberikan, ruangan yang komen. pertama saya cakap tadi konflik adalah pencetus kepada kekacauan ataupun gangguan kepada sistem sedia ada. Tetapi in the end of the Ujian yang day, dijalankan hari akibat ini daripada konflik adalah itu untuk berlaku perubahan saringan kepada sahaja sistem sedia dan ada dan jika menghasilkan satu keputusan DAS sistem yang lebih peserta baru. berdasarkan skala indeks Contohlah paling adalah mudah. teruk Cikgu-cikgu atau dekat sangat sekolah dulu teruk, sebelum pandemik, sebelum peserta kena buat kelas online dinasihatkan kan. untuk Nak pakai merujuk Google Meet pun atau tak reti. berjumpa Google dengan Meet tu pakar wujud yang pun dia tak terdekat. tahu. Ada rupanya Google Meet kan. Okey. Tapi sekarang bila dah kena buat kelas secara dalam talian kan. Ada Okay, so rimanya kita saja, dah ada nak tak nak rimanya. cikgu-cikgu tu kena juga belajar buat. Kena juga Malaysia, belajar idaman teknologi, sempurna. kena juga belajar Moga buat realiti video, kena juga tercipta belajar nanti. Begitu indah. Terima kasih PSN, Manhis kena Kompang. juga belajar kalau nak buat video, nak Baiklah, mengajar secara kita dalam teruskan, talian ni nak kena buat dengan PowerPoint pusingan yang contohnya, kedua kena untuk belajar kita Canva teruskan perbincangan kan. kita mengenai pantun. So itu Baiklah. adalah kesan baik daripada konflik yang berlaku. Saya Okey, so itu bukan adalah dengan apa pantun, yang kerudung idea kerawang daripada kumpulan jahitan 11 mengenai berseni, bagaimana dilapik functionalism dan juga adinda konflik dengan di suasa orang kata semangat berlaku juang dekat dalam bertempat di sini. konteks pendidikan Pusingan di kedua, Malaysia. mendidik Okey, insan. tahniah kepada kumpulan yang Seterusnya, ke-11. saya buka Okey. soalan ini kepada Lagi, mana-mana ahli the panel next untuk kumpulan lain pula yang saya nak Baiklah. dengar. Soalannya berbunyi begini. Wakil dari kumpulan 3 boleh Pembayang ke Doktor? pantun kebanyakannya Kumpulan berapa? menggunakan pembayang berunsur alam. 3. Okey, kumpulan Adakah 3 ianya, ialah mempunyai pengurusan peristiwa sumber. atau Okey, siapa yang nak sejarah sejarah? bercakap? Atau sememangnya Saya, pantun itu Mutahirah. berdapat dengan unsur alam? Mutahirah. Cantiknya Silakan. nama. Apa maksud Mutahirah Sama ni? ada yang bagi Datuk Bersama orang-orang yang suci, orang yang bersih. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya cakap Mutahirah dulu. bersama orang-orang yang silakan. suci. Saya Semua cakap silakan. ahli dulu. dalam kumpulan yang semua suci belaka ya. Okey, tu. Dipersilakan. Mari kita menulis. Okey, untuk soalan yang pertama iaitu bagaimana teori functionalism mempengaruhi pendidikan. Jadi kami berbincang function tu, fungsi tu adalah peranan. So sebagai pendidik, guru tu memainkan peranan dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi peranan utama guru tu adalah untuk menyampaikan ilmu dan memperkembangkan potensi serta bakat dalam diri pelajar tu. Okay, sebagai contoh, seorang guru tu dia akan ambil dalam jurusan ataupun bidang masing-masing. Jadi bila guru tu mengajar, dia akan memahirkan ataupun dia akan berkongsi pengetahuan yang dia ada kepada pelajar dan akan mempengaruhi pendidikan tu. Lebih kurang macam tu lah. Dan untuk yang nombor 2 dan nombor 3, saya beri peluang untuk kumpulan saya juga. Terima Okey, kasih. siapa? Okey, terima kasih Tahniah Mutahirah. Okey, idea yang bagus dan jelas. Betul lah tu. Okey, siapa lagi yang nak bercakap kumpulan 3 ni? Assalamualaikum Doktor. Siapa tu? Mazura. Saya Mazura. Saya mewakili dari kumpulan 10. Kejap. Laginya Mazura. Mazura dalam kumpulan 3. Saya dari kumpulan 10. Oh, belum lagi ya? Belum lagi sayang. Okey, Mutahirah tadi Minta maaf dia Doktor. tak apa. Mutahirah tadi dia to be continued oleh orang lain ya, Mutahirah dalam kumpulan 3 juga. Ya. Boleh seterusnya siapa? Zura itu. Sebab konflik kan. Kumpulan 3 tak jelaskan lagi pasal konflik. Assalamualaikum Doktor. Soalan kedua, bagaimana teori konflik mempengaruhi pendidikan? Kami berbincang guru yang diarahkan untuk melakukan kerja-kerja pentadbiran dan pada masa yang sama perlu menjalankan tugas mengajar agar sedikit sebanyak mengganggu keberhasilan sesi pembelajaran. Saya serahkan kepada kawan saya. Yang ketiga. Selamat sejahtera Doktor dan rakan. Bagi soalan yang ketiga, adakah wujud pengaruh kedua-dua teori ini dalam pendidikan Malaysia? Jadi kumpulan kami memberi pendapat wujud teori fungsionalisme dapat kita lihat dengan pengagihan tugas-tugas tertentu kepada orang
di dalam bidang tertentu bagi membolehkan sistem pendidikan dapat dijalankan dengan lancar. Teori konflik pula dapat dilihat apabila timbulnya masalah, terutamanya di kalangan pelajar yang mengganggu peningkatan prestasi pembelajaran, yang mana memberi peluang untuk penambahbaikan pada masa hadapan. Terima kasih, Doktor. Okey, terima kasih kumpulan yang ketiga. Saya kelakar dengan surakan ni. Dia main jawab satu ayat je kan. Tak ada huraian, tak ada apa. Okey, tapi tak apa, the idea is there. Sebab saya nak tahu you all faham ke tak kan, nak apply kan. Okey, first, isi yang pertama iaitu berkenaan dengan peranan guru. Okey, so ini juga lah satu isi yang penting berkenaan dengan functionalism. Dekat Malaysia, dalam sistem kita, cikgu tu dia ada option. Okay, cikgu tu dia ada option. Kita panggil option Okay, so ada cikgu sejarah, ada cikgu bahasa Melayu, ada cikgu bahasa Inggeris kan. Okay, so dekat Malaysia, dekat UPSI ni pun ataupun mana-mana latihan perguruan, institusi latihan perguruan pun, okay, anda ada option anda lah. Contoh dekat dalam kelas ni pun ada yang memang ambil pendidikan khas, ada yang ambil pendidikan awal kanak-kanak, ada yang ambil orang kata apa, ada yang ambil sejarah, ada yang ambil matematik, ada yang ambil sains, biofizik, ada yang ambil bahasa Melayu, ambil TESOL kan. Maksudnya, bila anda ke sekolah, anda mengajar ikut option anda. Sepatutnya. Okay, sepatutnya anda mengajar. Sistem kita menetapkan sebegitu. Okay, sistem pendidikan di Malaysia menetapkan sebegitu. Okay, so kalau kita adalah cikgu sejarah, kita akan belajar untuk bagaimana untuk menjadi cikgu sejarah. Dan bila kita posting, kita grad, kita posting, kita juga akan jadi cikgu sejarah lah dekat sekolah. On paper sepatutnya sistem kita sebegitu. Ini sedikit berbeza ya daripada sistem dekat negara-negara, terutama di negara belah Eropah Barat. Okey, di mana sistem mereka lebih meletakkan seorang guru tu dia tak ada option macam kita. Maksudnya dia akan handle satu kelas dia di mana dia akan boleh ajar semua. Okay, semua subjek. Okay. Berlaku juga di Malaysia. Terutama sekali dalam peringkat awal kanak-kanak. Okay, peringkat awal kanak-kanak macam itu. Okay. Ataupun kalau dekat sekolah rendah, darjah 1, darjah 2, macam tu. Okay, walau bagaimanapun semakin meningkat usia pelajar kita dekat sekolah, semakin tinggi level pengajian dia dekat sekolah, makanya dia akan lebih terkhusus. Dia ada option dia. Okay, so itu adalah dari segi fungsi. Maksudnya kalau cikgu bahasa Melayu kena berfungsi sebagai cikgu bahasa Melayu. Cikgu matematik kena berfungsi sebagai cikgu matematik. Okay. Ada pros and cons lah dekat situ sedikit. Ada kelebihan dan kekurangan bila sistem itu kita guna pakai. Okay, kemudian seterusnya adalah dari segi konflik. Okay, dari segi konflik. Tadi ada idea yang dikemukakan oleh rakan-rakan kita kumpulan yang ketiga, dia kata berkenaan dengan tugas pentadbiran. Kan, berkenaan dengan tugas pentadbiran. Gila, idea yang hampir sama dengan kumpulan yang ke-11 di mana setiap jawatan dekat sekolah tu dia ada dia punya skop tugas dia, so masing-masing kena ikutlah tugas itu. Tapi jangan terkejut. Bila anda nanti jadi cikgu, anda posting ke sekolah, ada banyak konflik yang berlaku dekat sekolah, ada banyak isu yang berlaku dekat sekolah. Terutama sekali yang membabitkan cross fungsi. Okey, yang membabitkan cross fungsi. Okey, sebabkan itu kita akan go through dengan lebih mendalam mengenai isu-isu yang berlaku dekat sekolah ni dalam tajuk organisasi dan kepimpinan dekat sekolah. Bagaimana kepincangan yang berlaku dari aspek kepimpinan pengetua, kepimpinan PK1 boleh mencetuskan pergaduhan dekat sekolah. Dan tak mustahil bila nanti anda pergi ke sekolah, itulah juga yang anda akan hadapi. Okey, sekarang pun pihak ibu bapa sudah semakin celik, orang kata sudah semakin aware dengan hak mereka, hak anak-anak mereka. Sebab sekarang pun dah banyak orang kata timbul isu, kalau anda masih ingat, saya rasa anda masih bersekolah pada masa itu, beberapa tahun lepas, di mana ada pelajar yang menyaman guru dia sebab dia dikatakan dia claim guru dia tak masuk mengajar, guru bahasa Inggeris. Saya kira anda masih ingat dengan isu itu. Okey, sebab kalau dulu cikgu tak masuk, kita tak kisahlah kan. Tapi sekarang sudah ada kesedaran di pihak pelajar, di pihak ibu bapa pelajar mengenai hak mereka dalam pendidikan. Okey, so kalau cikgu tu tidak memainkan peranan dia, cikgu kerja dia ialah mengajar.
Cikgu kerja dia adalah salah satu tugas dia ialah mengajar. So kalau dia tak mengajar, dia tak deliver dia punya content, dia tak mengajar, okey, maksudnya dia dapat gaji untuk apa? Kan? So dia makan gaji buta. So bila ibu bapa ada kesedaran, murid ada kesedaran, so berlakulah apa yang kita kata sama menyaman itulah. Okey, berpunca daripada kita tidak faham peranan kita. Kita tidak menjalankan fungsi kita dengan baik. Okey, so terima kasih kepada kumpulan yang ketiga. Boleh saya dengar idea yang lain sedikit lagi daripada kumpulan yang lain pula? Kumpulan mana tadi yang nak bercakap? Mazura ya? Okey, Mazura. Silakan. Mazura kumpulan yang ke-10. Dalam kumpulan 10. Okey, silakan Mazura. Assalamualaikum dan selamat pagi doktor dan rakan-rakan grup KPS 304 grup A. So berbalik kepada soalan doktor. Soalan pertama, bagaimanakah teori fungsionalisme mempengaruhi pendidikan? Kami telah berbincang tentang teori fungsionalisme memberikan huraian mengenai organisasi sosial dan menerangkan bagaimana sesuatu organisasi dikekalkan. Masyarakat telah diibaratkan sama seperti organisma yang mempunyai bahagian-bahagian dan setiap bahagian masyarakat dikenali sebagai struktur. Seterusnya kajian dilakukan untuk melihat bagaimana struktur masyarakat itu berfungsi, iaitu itu ialah teori fungsionalisme bagi fungsionalisme. Soalan kedua pula, teori konflik. Teori konflik itu ialah bagaimana teori konflik mempengaruhi pendidikan. Di Malaysia lah, masyarakat di Malaysia telah mengaitkan teori Max Weber telah mengaitkan teori konflik dengan pendidikan. Beliau menegaskan bahawa fungsi utama sekolah ialah untuk mendidik pelajar tentang status budaya, hubungan antara kuasa dan kepentingan akan menimbulkan konflik antara individu dan kumpulan. Ia akan mempengaruhi sistem pendidikan dalam masyarakat tersebut. Konflik sering berlaku dalam sekolah di antara ahli-ahlinya. Seperti mana di sekolah saya bagi contoh lah, kami ada berlaku macam sedikit konflik antara ibu bapa dan pelajar waktu tu. Sebab mungkin adalah mix communication kan. Tapi ibu bapa tu menghantar surat laporan ke jabatan. Kerana masa tu kami tidak mengeluarkan surat, tetapi kami beritahu okey besok cuti sebab kita ada program. So bagi pelajar-pelajar pendidikan khas yang berkefungsian rendah tak perlu hadir lah. So kita orang cakap mulut. Tapi atas sebab dasar ibu bapa dia macam alert kan, macam dia kata kenapa cikgu tak nak suruh anak datang sekolah. Lepas tu kami dapat surat lah daripada jabatan mengatakan kenapa memberikan cuti tanpa sebab lah. Maksudnya sebenarnya kalau ikutkan itu adalah atas budi bicara pihak sekolah, pihak guru-guru pendidikan khas dengan ibu bapa. Tapi disebab salah faham, jadi di situlah timbulnya konflik lah. Maksudnya sama dengan apa yang Max Weber ni cakap lah. Maksudnya ada konflik dalam macam tu. So, untuk soalan yang ketiga, apakah wujudnya pengaruh kedua-dua teori ini dalam pendidikan di Malaysia lah. Bagi kami yang berbincang tadi lah, mungkin kami cakap mengenai yang teori konflik boleh, maksudnya dia masih wujud dan mempengaruhi lah dalam situasi dalam pendidikan di Malaysia ni. Kami bersetuju dengan apa yang ada dalam situasi fungsionalisme ni memang boleh dijadikan satu rujukan. Maksudnya macam dari segi fungsi, dari segi teori, dari segi konflik dan pengaruh. Terima kasih. Okey, terima kasih Mazura dan terima kasih untuk perkongsian itu. Okey, so boleh berlaku isu ataupun boleh berlaku clash sedikit. Mazura dia lain sedikit, dia punya pembentangan perkongsian idea dia berbeza sedikit daripada dua kumpulan yang terawal. Okey, tetapi nilai tambah kepada perkongsian Mazura ialah dia bagi contoh yang real, apa yang pernah berlaku, pernah dihadapinya dekat sekolah. Okey, so berlaku salah faham atau miscommunication. Okey, so miscommunication adalah benda biasa dekat sekolah.
Benda biasa kat sekolah. Miscommunication antara guru dengan ibu bapa, antara guru dengan pelajar kan. Okay. Miscommunication tu sangat-sangat mudah berlaku. Terutama sekali apabila, kalau kita dengan pelajar, basically kalau dekat sekolah kita jumpa mereka kan. Tapi kalau dengan ibu bapa kan kita jarang jumpa dengan ibu bapa. So selalunya kalau kita dengan ibu bapa ni, komunikasi kita selalunya kalau kita adalah guru kelas, ada setengah cikgu dia buat WhatsApp group. Kebanyakan lah, bukan setengah, kebanyakan cikgu dia ada WhatsApp group dengan ibu bapa, terutama kalau kita guru kelas. Okay, ada WhatsApp group dengan ibu bapa yang dalam kelas kita. So komunikasi itu banyak berlaku dalam talian sahaja. So bila komunikasi yang berlaku secara dalam talian pula ini, sangat mudah terdedah kepada miscommunication. Di mana miscommunication tu akan jadi konflik. Okay, boleh mencetuskan konflik. Konflik kecil. Okay, konflik kecil. Okay. Sebab itu, seelok-eloknya, kalau dekat sekolah, tapi ini bergantung juga kepada pengetua ataupun orang kata pimpinan dekat sekolah lah. Okay. Sekarang banyak yang lebih mementingkan orang kata, kalau arahan tu biar bertulis. Instead of arahan, lisan. Bertulis dan berekod. Okay, bertulis dan berekod. Okay, supaya jelas. Okay, supaya jelas bermakna arahan lisan. Kadang-kadang arahan lisan, soalan lisan, pertanyaan secara lisan ni kadang orang macam interpretasi orang mungkin lain-lain kan. Okay, so benda-benda macam tu boleh mencetuskan miskomunikasi, di mana miscommunication ini boleh membawa kepada konflik. Okay, saya nak dengar, saya kira ini last lah kot. Okay, last, kumpulan mana yang nak share idea dia? Hello. Hello. Assalamualaikum Dr. Kami dari kumpulan 2. Boleh? Boleh. Saya rasa macam hello, saya di sini. Okay. Assalamualaikum Dr. dan rakan-rakan. Okey. Kumpulan kami telah berbincang untuk menjawab soalan 1. Macam yang Dr. terangkan, teori fungsionalisme ni dia ibaratkan seperti anggota badan. So setiap anggota dalam sekolah tu ada peranan masing-masing. Macam contoh, macam kumpulan 1 kata tadi, ada syarikat organisasi dan semua anggota sekolah melakukan kerja mereka berpandukan carta tersebut lah. And then untuk teori konflik, soalan 2. Okay, teori konflik ni pula saya mengambil contoh konflik dari aspek tekanan. Okay, contohnya dari aspek guru, mereka mungkin mempunyai tekanan daripada pihak atasan di mana mereka perlu kejar target yang ditetapkan oleh sekolah ataupun perlu mengambil perhatian tentang prestasi pelajar. Okay, dari aspek pelajar pula, tekanan adalah daripada ibu bapa yang memberikan tekanan kepada mereka untuk memperoleh keputusan cemerlang. Okay. Gabungan daripada konflik dua-dua pihak ni akan mewujudkan kebaikan kepada mereka dengan cara pihak sekolah akan melakukan kelas tambahan. So kelas tambahan ni akan memberikan kebaikan kepada dua-dua belah pihak lah. Okay, untuk menjawab soalan ketiga pula, kedua-dua teori ni boleh relate kerana mungkin kita ambil aspek kewujudan sekolah kluster. Sekolah kluster ni akan wujud bila teori setiap anggota di sekolah memainkan peranan dan pelajar-pelajar dia mempunyai keputusan yang cemerlang. So mungkin boleh mendapatkan title sekolah kluster. Itu dari kumpulan kami. Terima kasih. Okey, terima kasih Ain Syakina. Okey, Ain Syakina punya idea hampir sama dengan idea yang dikemukakan oleh kumpulan yang ke-11 tadi mengenai peranan catat organisasi dekat sekolah lah. Okey. Kemudian dari segi konflik pula, Ain Syakina dia lain sedikit. Idea dia adalah berkaitan dengan tekanan. Okey, cuma kalau saya boleh rephrase idea Ain Syakina itu sebenarnya ialah sistem dekat sekolah kita masih lagi berasaskan peperiksaan. Okey, pentaksiran kita walaupun kita kata kita PBD kan semua, tapi kita still ada pentaksiran pusat. Okey, so bila ada pentaksiran pusat SPM, peperiksaan SPM masih wujud, peperiksaan SPP masih wujud, or even PT3 pun kan.
Okay, so dia masih ada pentaksiran pusat. So masih lagi sekarang ini saban tahun cikgu-cikgu dekat sekolah masih ada orang kata tekanan yang menolak mereka untuk maksudnya konflik yang keep on happening lah dekat sekolah kan. Okay, cikgu-cikgu dekat sekolah masih lagi perlu untuk push anak-anak mereka, anak-anak murid mereka untuk cemerlang dalam peperiksaan. Okay, so itu kita kata konflik yang berlaku, tekanan daripada pihak atasan. Okay, pihak atasan dekat sini merujuk kepada KPM. Pihak atasan merujuk kepada KPM dan boleh juga merujuk kepada masyarakat, ekspektasi masyarakat. Anak dia hantar pergi sekolah, of course lah dia bila macam saya pun ahli masyarakat. Saya bayar cukai di mana cukai saya digunakan oleh kerajaan untuk bajet diberikan kepada sekolah-sekolah. So saya expect sekolah akan melahirkan anak-anak yang pandai. Kan? Okay, so ekspektasi masyarakat itu juga boleh memberikan tekanan, boleh menyebabkan konflik yang berlaku kepada guru-guru yang berada dekat sekolah di mana mereka dipush ataupun ditolak untuk menghasilkan pelajar-pelajar yang so-called kita panggil pandai ini. Okey, tetapi ia bukanlah sesuatu perkara yang buruk juga. Okey, sebab bila berlakunya tekanan itu, okey, bermaksud guru-guru kita perlu proaktif. Kan, untuk pelajar tingkatan 3, untuk pelajar tingkatan 5, kan, untuk pelajar tingkatan 6. So dia adakan let's say kelas tambahan, dia adakan kelas tuition, kan. Tujuannya untuk mencapai target ataupun ekspektasi masyarakat kepada murid yang diajar. Okey, so itu sahaja daripada pembentangan anda, bukan itu sahaja kelas kita ya, itu sahaja daripada kumpulan 4 kumpulan yang saya minta wakilnya untuk bercakap. Okey. Jangan risau, kumpulan-kumpulan yang tak dapat bercakap hari ini, kita ada banyak lagi perbincangan-perbincangan aktif sebegini yang saya perlukan respon daripada anda dalam kelas-kelas seterusnya. Okey, so sebelum saya tamatkan kelas, saya akan sambung fasa kedua kuliah saya. Betapa kecewanya anda. Okey, so saya akan sambung sedikit lagi lah. Saya bagi contoh sebab saya tengok idea-idea yang anda berikan kepada saya ini banyaknya repetitif. Okey, banyak yang berulang. Okey, tapi tak apa, mungkin perulangan itu berlaku disebabkan mungkin idea anda tak berkembang sangat lagi. Okey, so saya akan jelaskan dan saya akan berikan banyak lagi contoh-contoh yang lain berkenaan dengan bagaimana konflik dan juga bagaimana functionalism berlaku dalam pendidikan kita. Okey, so ini adalah ayat-ayatnya lah. Saya jenis yang malas nak membaca ayat panjang-panjang ni. Okey, saya tunjukkan kepada anda rajah ni sahaja. Okey, apa yang anda faham mengenai gambar ini yang saya tunjukkan ni? Kita ada sekolah dekat tengah, kita ada 2 orang pelajar dan kita ada produk mereka. Bila mereka pergi ke sekolah, inilah hasil mereka. Okey, hala tuju masing-masing berbeza. Bagus Muhammad Nasrul, tetapi boleh huraikan sedikit lagi hala tuju yang macam mana? Kita ada pelajar lelaki dan kita ada pelajar perempuan. Ini idea? Okey. So, saya bagi lah. Okey, ini adalah sekolah. Ini adalah sekolah kat tengah ni. Okey, kalau kita tengok ini adalah pelajar lelaki dan belah bawah ni adalah pelajar perempuan. Kedua-dua mereka kita hantar ke sekolah. Tetapi produknya apabila mereka ini bila keluar, ini adalah orang yang sama ya. Ini adalah budak lelaki dan ini adalah the man, the adult. The adult lah, dia punya versi dewasa. Ini pun perempuan dan ini adalah versi dewasa dia. Bermaksud, okey, kita beri pendidikan kepada kedua-dua, lelaki dan perempuan, tetapi peranan mereka berbeza. Okey, so yang lelaki bila dia keluar daripada pendidikan, bila dia dapat pendidikan, okey, dia keluar dan dia bekerja. Manakala wanita bila dia dapat pendidikan, dia keluar, maksudnya dia masih lagi melakukan kerja rumah tangga. Maksud dekat sini ialah ini adalah apa yang berlaku pada awal pendidikan diberikan kepada wanita. Okey, ingat tak dalam kelas minggu lepas saya cerita kenapa kita tak ramai tokoh-tokoh wanita dalam apa-apa bidang ilmu sekalipun, sosiologi, psikologi, tak ramai tokoh wanita. Setiap kali bila kita bercakap mengenai sejarah perkembangan sesuatu teori atau sesuatu bidang ilmu,
bila kita cakap mengenai tokoh, tokohnya adalah lelaki. Tokoh terawalnya adalah lelaki berbanding wanita. Salah satu puncanya, punca paling utamanya adalah sebab pendidikan itu sendiri adalah eksklusif untuk lelaki, bukan untuk wanita. Okey, tetapi selepas itu bila berkembangnya feminisme, bila berkembangnya feminisme ataupun orang kata perjuangan atau gerakan untuk mendapatkan hak sama rata kepada wanita, maka wanita juga diberikan akses kepada pendidikan. Tetapi tidak sama. Okey, dia berlaku hak kepada pendidikan yang diberikan kepada wanita itu bukan macam pada hari ini tau. Bukan macam pada hari ini. Dia berlaku dengan sangat perlahan, gradually. Memang lepas tu wanita dibenarkan pergi ke sekolah. Tetapi still lagi pendidikan yang mereka terima adalah pendidikan yang berasingan. Yang lelaki akan pergi ke sekolah lelaki, yang perempuan akan pergi ke sekolah perempuan. Yang lelaki dia akan belajar matematik, belajar bahasa, belajar macam-macam sastra dekat sekolah dia. Manakala yang wanita pada masa itu, yang wanita mendapat pendidikan tetapi masih lagi pendidikan berkaitan ilmu rumah tangga. Ilmu rumah tangga. Kan, bagaimana nak mengait, bagaimana nak menjahit, bagaimana nak memasak, bagaimana nak buat kek, nak baking, buat biskut. Masih lagi mereka mendapat pendidikan tetapi pendidikan yang ke arah menyediakan mereka untuk menjadi isteri. Okey, manakala yang lelaki mendapat pendidikan untuk menjadikan mereka sebagai seorang pekerja. Okey, so kalau itu bukan yang berlaku pada hari ini tetapi berlaku lama dahulu, zaman-zaman Perang Dunia Pertama, zaman-zaman Perang Dunia Kedua. Okey, dan jangan terkejut, masih lagi ada di sesetengah negara. Pada hari ini bukan kata isu ini terus terhapus. Masih lagi berlaku di sesetengah negara, terutama sekali negara-negara miskin. Okey, negara-negara yang miskin, yang tak develop. Dia tak berlakulah dekat Malaysia, kan? Kalau berlaku dekat Malaysia, isu ini masih berlaku dekat Malaysia, saya pun tak akan berada di sini bersama dengan anda. Kawan-kawan anda yang wanita-wanita, gadis-gadis ini semua ni tak akan ada dekat dalam kelas ni kalau isu ini masih berlaku di Malaysia. So bersyukurlah. Okey, benda macam ni tidak berlaku di Malaysia. Tetapi masih lagi ada kalangan mereka yang di negara-negara yang mundur, yang miskin, masih lagi pendidikannya sebegitu. Dan mungkin kalau anda pernah menonton movie ini, Mona Lisa Smile. Okey, Mona Lisa Smile. Okey, Julia Roberts is the teacher. Dia adalah gurunya. Manakala 3 orang ni adalah anak muridnya. Yang ada cerita masing-masing. Okey, so anak murid yang paling pandai adalah yang dekat tengah ni. Yang blonde ni. Okey, dia pandai, bijak. Okey, tetapi at the end of the day dia succumb tu. Dia terpaksa ikut norma masyarakat pada masa itu di mana dia mengorbankan kepandaian dia dalam berdebat, kepandaian matematik dia sebab she end up become a housewife. Walaupun dia pelajar perempuan yang pandai sebab tekanan masyarakat pada masa itu. Okey. So ini adalah keadaan pendidikan di US pada masa inilah. Ini dalam perang Dunia Pertama. Saya dah lama cerita ini. Tahun 2003. Mungkin kalau anda rasa nak cari, nak menonton, nak tahu keadaan bagaimana pendidikan dibezakan untuk lelaki dan wanita, boleh menonton movie ini. Okey. Salah satu, yang kedua mengenai functionalism. Okey, kita tinggalkan isu lelaki dan wanita dalam pendidikan. Okey, kita pergi kepada functionalism, isu point yang kedua. Okey, functionalism dalam pendidikan. Kita tengok budak ni, dia pergi ke sekolah. Okey, dan end up dia, bila pergi ke sekolah, okey, dekat pelajar-pelajar kita dekat sekolah, ada yang orang kata kita akan hasilkan produk sekolah, which is pelajar kita bila dia dapat pendidikan, okey, akan ada yang kalau pelajar yang pandai, dia akan pergi go for jadi doktor, dia akan pergi jadi pilot, dia akan pergi jadi nurse, kan? And then jadi scientist. Tapi kalau pelajar yang mungkin pencapaian akademiknya rendah sedikit, lemah sedikit, dia akan go for jadi janitor, tukang cuci. Dia akan go for kerja-kerja macam polis, pengawal keselamatan. Maksudnya functionalism dekat situ.
Tujuan pendidikan adalah untuk membezakan the produknya. Okay, akan ada murid kita yang akan jadi pelajar, yang akan jadi doktor. Akan ada murid kita yang akan jadi engineer. Akan ada murid kita yang pandai sikit dia jadi arkitek contohnya. Tapi pada masa yang sama, pendidikan juga akan menghasilkan pelajar kita yang jadi tukang sapu, yang jadi peniaga, yang jadi driver. Okay, so itu functionalism. Okay. Tak kisahlah dia kerja apa sekalipun, yang penting kalau dia driver, dia drive betul-betul. Kalau dia tukang cuci, dia cuci betul-betul. Kalau dia doktor, dia buat kerja dia sebagai doktor dengan betul. Kalau dia nurse, dia berfungsi sebagai nurse dengan betul. Kalau dia technician, dia berfungsi sebagai technician dengan betul. So itu adalah tujuan pendidikan. Kalau kita kata aspek functionalism dekat dalam pendidikan. Okay. Manakala kalau dalam konteks Malaysia, kita ada jenis-jenis sekolah. Ini juga sebenarnya adalah functionalism. Okay. Dekat Malaysia kita ada college vocational, kita ada sekolah menengah kebangsaan harian, kita ada sekolah menengah sains, kita ada college tingkatan 6, kita ada sekolah menengah agama, kita ada sekolah pendidikan khas. Okay. Ini adalah functionalism di mana murid-murid kelahiran ataupun produk sekolah-sekolah ini, hala tuju mereka akan sedikit berbeza antara satu sama lain. Ini adalah functionalism dalam pendidikan di Malaysia. Okey, selain daripada itu, tadi banyak idea yang mengatakan dalam konteks sekolah, ada organisasi, ada pengetua, ada PKM, ada PK1, ada PKKO, ada cikgu-cikgu kanan kan, ada cikgu biasa. Okey, itu di peringkat sekolah. Tapi kalau dalam konteks pendidikan yang luas, okey, dekat Malaysia pengurusan pendidikan kita bersifat top down. Bermaksud kita centralize, kita berpusat. Okey? Kita ada ketua paling tinggi adalah Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Kemudian di bawahnya ada JPN, kemudian ada PPD, ada sekolah. Okey? So setiap organisasi ini dia kena ada kerja dia masing-masing. Orang dekat KPM ada kerja dia. Orang dekat JPN ada tugas dia. Orang dekat PPD ada tanggungjawab dia. Dekat sekolah pula ada peranan yang perlu dimainkan. Okey? So masing-masing kena buat kerja masing-masing. Okey, masing-masing kena buat kerja masing-masing. Ini adalah functional. Okey? Dan kalau kita tengok dekat sekolah pula pun sama. Kalau kita kecilkan skop kita dekat sekolah kita ada guru, of course. Kita ada guru. Dekat sekolah ada orang kantin, dekat sekolah ada janitor, tukang cuci, dekat sekolah ada murid, dekat sekolah ada ini. Ada pengawal keselamatan yang selalunya juga akan menjaga keselamatan murid kita masa lintas jalan. Okey, dekat sekolah ada, ini adalah cikgu, dekat bawah ni adalah kaunselor. Okey, dekat sekolah ada tukang kebun. Okey, so dalam komuniti kecil di sekolah, ada kumpulan-kumpulan kecil pula dalam sekolah itu. Kalau kita analogikan sekolah sebagai sebuah komuniti atau sebuah masyarakat, dekat dalam sekolah tu ada kumpulan, sub kumpulan dia pula. Di mana kita masing-masing kena buat kerja kita masing-masing. Bayangkan, kalau lah tukang cuci dia tak cuci sekolah. Kotorlah sekolah kan? Kalau tukang kebun, dia tak buat kerja dia. Okay, so makanya akan banyaklah daun-daun kering yang tidak disapu. Kan? Bayangkan kalau cikgu tidak menjalankan fungsi dia sebagai seorang guru. Dia tak mengajar. So apa yang akan jadi kepada sekolah itu? Okay? Kalau kaunselor, dia buat tak tahu je dengan apa kerja yang jadi dekat sekolah. Dia tak buat kerja dia sebagai seorang kaunselor yang sepatutnya. Okay, so akan collapse lah sekolah itu. Akan berlaku banyak masalah. Okay. So, seterusnya ialah teori konflik. Okay, pendidikan itu sendiri sebenarnya ialah satu yang mencetuskan konflik ataupun satu yang menjadi pencetus kepada perubahan yang berlaku dalam masyarakat. Seperti yang anda dapat lihat dekat rajah ini. Okey, disebabkan oleh pendidikan. Okey, ini cumalah gambaran grafik ya. Jangan pula marah saya kata macam pijak buku tak baik. Tak adalah. Buku ini mewakili ilmu ataupun pendidikan. Bermaksud anda boleh nampak dekat sini dengan pendidikan seseorang itu boleh bergerak semakin tinggi. Okey, dapat bergerak semakin tinggi dengan adanya pendidikan. Okey. Pergerakan merentasi
kasta ataupun kelas sosial itu kita panggil mobility sosial. Mobility sosial. Okay, so katakanlah seseorang tu dia petani pada asalnya. Kemudian dia dapat pendidikan. Okay, anak dia dapat pendidikan. Anak dia akan jadi guru. Sudah berlaku mobility sosial. Daripada kerja seorang petani, si bapa bekerja sebagai seorang petani, si anak dah jadi guru. Okay. Kemudian si guru ni pula ada anak. Anak dia dapat pendidikan. Anak dia jadi doktor. Sudah berlaku mobility sosial, taraf sosial daripada seorang guru. Okey, si bapanya guru, si anaknya sekarang dah jadi doktor. Okey. Kemudian doktor ni pula ada anak, diberi pula pendidikan. Anak dia jadi petani balik kan? Okey. Tetapi boleh jadi anak dia jadi petani balik. Tetapi anak dia yang jadi petani ini dah tak sama dengan petani yang dia punya moyang dia dulu. Okey. Petani dekat sini boleh merujuk kepada petani moden, petani yang menggunakan orang kata menggunakan teknologi dalam pertanian yang menghasilkan produk ataupun menghasilkan produk pertanian yang secara mass, secara besaran. Ataupun yang menjalankan pertanian yang bebas, yang organik, yang bebas daripada elemen-elemen pencemaran. Okay, so ini adalah apa yang kita panggilkan sebagai mobility sosial dalam sebuah keluarga yang berbeza generasi dengan adanya pendidikan. Okay, bermaksud pendidikan ini adalah pencetus kepada konflik. Pencetus kepada konflik. Pendidikan itu sendiri adalah satu konflik sebenarnya. Okay, pendidikan itu sendiri adalah satu konflik yang menyebabkan berlakunya perubahan. Okay, so ini adalah mobility sosial. Okay, contoh konflik dalam pendidikan mengikut konteks Malaysia, mungkin anda masih lagi ingat kes ini. Pelajar mendakwa guru galak perbuatan rogol. Apa nama pelajar ini? Nama Ain. Anda masih ingat ke kes Ain ni? Ingat, Doktor. Ingat ya? Okay, so apa agaknya apabila ini adalah konflik? Okay, ini adalah konflik. Okay, kenapa saya katakan konflik? Okay, sebelum-sebelum ini or even masa zaman saya ialah generasi Y, anda ialah generasi Z. Ini pun generasi Z. Okay, isu guru lelaki terutamanya guru lelaki bercakap double meaning, bergurau double meaning is common. Diterima sebagai common. Okay, diterima sebagai common. Bukan tak pernah, ini bukan kes yang pertama. Zaman saya pun ada. Zaman saya pun ada cikgu-cikgu lelaki yang bercakap, dia bergurau, dia tak ada niat lain, dia bergurau tetapi bergurau double meaning, cakap double meaning. Dia gurau lucah tapi faham kan gurauan double meaning. Tapi orang diamkan. Okey, tetapi bila ada yang bersuara, which is dalam konteks kita ini adalah seorang pelajar perempuan bernama Ain, dia bersuara mengenai isu ini, maka itu adalah konflik. Dia telah mencetuskan konflik. Okey, maksudnya selepas itu, apa perubahan yang berlaku daripada kes ini? Guru-guru lelaki dan juga perempuan yang mungkin selama ini ambil mudah pak bergurau, lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Okey? So itu maksudnya, bila berlaku konflik, maka akan berlaku perubahan. Cikgu-cikgu lelaki, cikgu perempuan, even cikgu perempuan pun yang dulu galak, bergurau, double meaning, malam Jumaat lah, apalah semua tu kan. So sekarang sudah berhati-hati. Kita tak kata mereka jahat, tapi mungkin mereka terlepas pandang. So bila berlakunya konflik sebegini, mereka kumpulan itu akan lebih berhati-hati untuk bergurau. Macam saya pun, saya boleh bergurau dengan anda tetapi kita daripada generasi yang berbeza. Gurauan saya bersama rakan sebaya saya mungkin penerimaannya tak sama macam macam saya bergurau double meaning pun dengan kawan-kawan saya, kami saling memahami. Tapi mungkin anda tak faham. So saya perlu lebih berhati-hati bila gurauan saya dengan anda. Okay, ini adalah contoh konflik. Okay, ataupun satu lagi konflik yang berlaku. Okay, ini masih lagi panas. Okay, isu mengenai pemeriksaan physical head, period. Kan? Zaman saya, zaman kakak saya dulu pun, biasa cikgu perempuan cek period. Kan?
Okey. Biasa sehingga ia dianggap sebagai norm, sebagai norma. Okey. Tetapi bila ada yang bersuara, bila ada murid kita atau ibu bapa yang bersuara, mereka telah mencetuskan konflik. Berlaku debate. Patut tak patut, betul tak betul, hukum dia macam mana. Okey. Dan disebabkan konflik itu berlaku perubahan. Berlaku perubahan. Contoh perubahan, beberapa hari lepas telah pun diwartakan, telah pun diwartakan, Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan pekeliling. Pemeriksaan HEAD di semua institusi di bawah Kementerian Pendidikan tidak dibenarkan. Ini adalah perubahan yang berlaku. Sebelum ini tidak ada pekeliling khusus seperti ini. Tapi disebabkan oleh berlaku konflik, konflik yang berlaku disebabkan ada yang bersuara, ada yang mencetuskan isu itu, maka berlaku perubahan. KPM telah mengeluarkan pekeliling ini. So ini adalah konflik. Kemudian, again, ini juga adalah konflik. Guru tabika mungkin kena ada ijazah. Kalau dulu guru tabika means taman bimbingan kanak-kanak. Tabika ni dia tak sama macam tadika ya, ataupun prasekolah ya. Prasekolah tu yang umur 6 tahun. Tabika ni yang 0 hingga 4 tahun. Kalau sebelum ini guru tabika tak ada kelulusan pun boleh je jadi pengasuh dekat tabika. Tapi sekarang bila dicadangkan guru tabika mungkin kena ada ijazah, maka dia sudah mula mencetuskan bunga-bunga konflik. Akan berlaku perubahan. Perubahan itu boleh jadi diwajibkan guru tabika ni kena ada ijazah. Maka akan berlaku perubahan, maka banyaklah universiti yang menawarkan ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak contohnya. Itu adalah perubahan-perubahan yang berlaku disebabkan oleh konflik. And last but not least, ini baru lagi. Ini adalah statement daripada seorang pensyarah UKM tak silap saya. PPD adalah nadi utama pendidikan negara. Kenapa agaknya boleh keluar statement ini? PPD adalah nadi utama pendidikan negara. Any idea kalau anda banyak membaca isu-isu berkaitan dengan pendidikan? Ini adalah pencetus sikit lagi ni nak jadi konflik ni dekat sini. Kenapa boleh keluar statement ini? PPD adalah nadi utama pendidikan negara. Saya cuba kaitkan dengan hierarki ini. Ini idea? Doktor, sebab PPD tu di bawah under KPM. Lepas tu kan dia kata nadi utama kan. So macam merendahkan KPM. Maybe pada pandangan saya lah yang tu. Ada sedikit idea itu, very good. Bagus. Ada sedikit idea yang menyumbang kepada ni. Kenapa boleh timbul statement PPD adalah nadi utama ni adalah sebenarnya statement itu untuk memujuk. Kenapa saya kata untuk memujuk? Sebab sudah ada bunga-bunga yang belum jadi konflik lagi tapi dah ada bunga-bunganya. Mengatakan PPD sudah tidak relevan sekarang. Kewujudan PPD tidak relevan dalam sistem kita, sistem pendidikan kita. Kenapa tidak relevan? Kerana sekarang everything's online. Dan ini boleh juga dikaitkan dengan pembentangan kumpulan 1 nanti. Kumpulan 1 adalah berkaitan dengan pengurusan murid kan. So konteks pengurusan murid ni secara asasnya lah, ya Allah banyaknya sistem yang KPM develop. Kita ada APDM, sekarang kehadiran pun dia dah online kan, kehadiran pelajar ke sekolah. Dia bukan lagi catat dalam buku warna biru tu. Kan? Dia dah online. Kehadiran guru ke sekolah pun online. So everything's online. KPM dia dah banyak buat sistem. Sistem berhenti sekolah macam mana? Banyak, sangat banyak aplikasi, sangat banyak sistem. Kalau dulu, zaman-zaman 70-an, 80-an dulu, zaman-zaman saya sekolah dulu, or even 90-an pun, awal 2000 pun sebenarnya. Struktur ini masih relevan. Kenapa?
Kerana arahan apa-apa sahaja keputusan di peringkat menteri, di peringkat Kementerian Pendidikan, di peringkat KPM, dia akan turunkan melalui pekeliling kepada JPN. Kemudian JPN akan turunkan arahan itu kepada PPD. Dan arahan itu akan diturunkan oleh PPD kepada sekolah. Nampak setangga demi setangga dia turun itu kan. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, okey, bila KPM develop banyak apps, banyak sistem, banyak portal, dia terus anak panah ni terus arahan daripada KPM boleh terus sampai ke sekolah. Tak perlu lalu JPN, tak perlu lalu PPD. Sebab online kan dia direct kan. Dia tak perlu dah lalu. So sudah ada bunga-bunga yang mempertikaikan untuk apa ada PPD lagi? Untuk apa ada JPN lagi? JPN masih lagi kot, orang masih nampak lagi lah peranan dia. Sebab dia adalah menguatkuasakan di peringkat negeri kan. Tapi PPD di peringkat daerah. Apa peranan PPD? Dah ada bunga-bunga pertikaian. Orang mempertikaikan itu. Kan? So disebabkan itulah keluarnya statement yang ini. Kan, statement yang terakhir ini, PPD adalah nadi utama pendidikan negara. Sebab statement ni adalah untuk overcome bunga-bunga yang mempertikaikan kepentingan kewujudan PPD itu. Okay, tapi sooner or later akan timbul lagi. Sooner or later, lambat laun akan timbul lagi lah berkenaan dengan PPD. Peranan dia masih relevan ataupun tidak dalam zaman teknologi ni. Okay, so sekarang ni contohlah saya bagi satu sistem. Contohlah, kita ada sistem pelaporan sekiranya berlaku aksiden dekat sekolah. Katakanlah ada pelajar kita tengah-tengah main bola, tiba-tiba kena panah peti. Tengah-tengah ribut, dia main bola kan, tiba-tiba dia kena panah peti, meninggal. Main bola dekat sekolah lah, maksud dekat padang sekolah. Okay, main bola, tengah-tengah ribut peti, tiba-tiba kena panah dengan peti, dia meninggal. Okay, so apa yang jadi ialah sekolah perlu buat report. Report tu bukan lagi report kena type kata-kata and then pergi hantar dekat PPD hantar kat JPN hantar dekat KPM, tidak. Report itu perlu ditulis dalam sistem EPIDP, pelaporan isu disiplin dan pendidikan. Okay, so pengetua ataupun guru yang diwakilkan perlu tulis report dalam tempoh masa 24 jam. Okay, report itu boleh terus dibaca oleh orang KPM dekat Putrajaya. So, apa fungsi PPD sekarang ni? Kan? Sebab antara sekolah dengan KPM, dia boleh direct dah sekarang. Sebab kita ada sistem. So dekat situ orang dah mula mempertikaikan peranan dan kewujudan PPD. So statement ini oleh pensyarah, tak asal saya UKM pensyarah ni, adalah untuk overcome bunga-bunga yang mempertikaikan kepentingan PPD itulah. Tapi saya yakin dia akan timbul juga nanti. Sama seperti mana kalau saya boleh kongsikan pengalaman saya bersama kalau dekat UPSI ni. Dulu dekat UPSI kita ada pendidikan sekolah rendah tau. Dekat UPSI kita ada pendidikan sekolah rendah yang tujuannya menghasilkan guru-guru yang akan posting ke sekolah rendah. Sebab salah seorang housemate saya dulu, saya adalah alumni UPSI kan, saya ambil biologi. Tapi housemate saya tu adalah dia ambil pendidikan sekolah rendah. Tapi subjek sains. Major adalah sains. Tapi dia posting, bila dia posting dia pergi ke sekolah rendah. Okey. Tetapi selepas itu maktab perguruan dinaik taraf jadi IPG. Okey. Maktab perguruan dinaik taraf jadi IPG dan dia menghasilkan pelajar-pelajar berijazah. Kalau dulu maktab perguruan dihasilkan guru yang ada diploma sahaja. Tapi bila dia naik taraf jadi IPG, maka pelajar-pelajar IPG dia dapat ijazah. Level dia ada ijazah. Taraf dengan anda yang masuk universiti ni. Dan mereka ini adalah guru tu, dia menimbulkan konflik. Okey, menimbulkan konflik. Di mana yang KPM nak ambil? Konfliknya adalah siapa yang KPM nak ambil? Guru lepasan IPG ataupun guru lepasan UPSI pendidikan sekolah rendah.
Okay, so bila berlaku konflik macam itu, berlaku perubahan. Di mana sekarang dekat UPSI kita sudah tidak tawarkan lagi program pendidikan sekolah rendah. Sebab program itu tidak ada gunanya sekarang. Sebab program itu kalau kita tawarkan pun, KPM tak nak ambil. KPM akan ambil pelajar IPG untuk mengajar dekat sekolah rendah. Okay, so itu konflik yang berlaku dan perubahan. Konflik akan menyebabkan perubahan. Dan konflik akan sentiasa berlaku. Kita akan perlukan konflik supaya masyarakat kita berubah. Sistem pendidikan kita memerlukan konflik supaya berlaku perubahan. Okey, sistem pendidikan kita dah banyak sangat berlaku konflik dalam pendidikan kita. Sebab itu sistem pendidikan kita berubah menjadi semakin baiklah harap-harapnya. Okey, bukan jadi semakin teruk. Okey, so itu sahaja berkenaan dengan teori sosiologi. Teori sosiologi dan bagaimana ia mempengaruhi sistem pendidikan khususnya di Malaysia. Ada satu lagi teori iaitu interactionism simbolik, tetapi yang itu saya akan bincangkan dalam konteks interaksi dalam bilik darjah lah, bukan dalam konteks masyarakat. Okey, bukan dalam konteks pendidikan untuk masyarakat. Okey, ada sebarang soalan? Muhammad Nasrul kata na'udzubillah. Apa yang na'udzubillah tu Muhammad Nasrul? Risau pula saya. Na'udzubillah apa tu? Oh, panah peti. Okey. Okey, panah peti. Okey, pernah berlaku. Saya contoh yang saya bagi dalam kelas ni adalah contoh-contoh yang pernah berlaku. Okey, pernah berlaku. Saya sebab saya nak anda dekat dengan contoh-contoh yang saya bagi. So dalam next kelas pun later on saya akan bagi contoh dan semua contoh-contoh saya adalah contoh yang pernah berlaku dalam sistem pendidikan kita. Sama ada ia berlaku semasa saya mengajar ataupun semasa saya jadi pelajar ataupun sekarang. Okay, supaya you got the experience ataupun you dapat pengalaman sedekat yang mungkin dengan apa yang berlaku dalam sistem pendidikan kita. Okay, so ada sebarang soalan berkaitan dengan teori sosiologi? Doktor? Ya, silakan. Ini bukan berkaitan dengan yang saya nak tanya, just pandangan doktor lah. Sebab sekarang kan hari tu ada isu one off pengambilan guru tu untuk ISMP. Tapi sebab ada juga open untuk ISM. Lepas tu kat situ saya tengok macam ada konflik sebab saya ada join group tu dan kawan saya yang mohon tu dia ISMP tapi dia tak dapat. Tapi ada juga yang kawan yang lain dia ISM tapi dia dah dapat dah. Dapat tu apa? Dapat panggil interview atau dapat posting? Dapat panggilan interview dulu sebab sekarang ni fasa 3 tak silap. Okay. Okay, isu ni pun panas. Isu ni pun panas. Okay. Walau bagaimanapun, kita ada sebenarnya di peringkat KPM, kita ada kuota untuk yang ISMP dan juga ISM. Dia ada kuota masing-masing. Okay. Tapi kalau nak kata kenapa yang ISMP tak dapat, yang ISM dapat, back to option. Kalau yang even among ISMP pun ada ISMP yang kekurangan guru. Awak nak tahu guru kurang, guru tak kurang tu, awak tengok beasiswa KPM. Selalunya beasiswa KPM dia akan keluarkan untuk universiti kan, untuk pelajar-pelajar fakulti pendidikan universiti. Okey, dan dalam iklan dia tu, dia ada bidang dia kan, yang dipanggil untuk yang ditawarkan untuk anda mohon lah. Nak tahu bidang apa yang kritikal dekat KPM, tengok bidang apa yang ditawarkan oleh beasiswa itu. Okey, bidang apa yang ditawarkan dekat beasiswa itu. Contohnya antara yang selalu kritikal, yang selalu orang kata setiap tahun bila keluar KPM iklankan pendidikan khas, sejarah, dan saya minta maaf, sains memang tak. Sains memang tak. Sains, fizik, kimia. Sebab saya pun cikgu sains. Saya tahulah benda tu memang. Sains memang tak kritikal buat masa sekarang. Bahasa Inggeris, TESOL. Okay. Itulah kalau nak tahu bidang anda atau option anda kritikal ataupun tak, itu dekat situ. Tengok kepada tawaran beasiswa yang iklan beasiswa yang dikeluarkan oleh KPM. Okay, so walaupun dekat sini, walaupun anda ISMP dan
berlawan dengan ISM tu, yang pertama dia ada kota. Untuk ISMP ada kota ISMP. Untuk ISM dia ada kota untuk ISM. Kenapa kota itu ada? Kenapa kota KUOTA? Kenapa kota itu ada? Ialah sebab contoh kalau macam ISMP ni, dia tak dapat sekiranya bidang dia tak kritikal dekat sekolah. Option dia tak kritikal dekat sekolah. Okay? Manakala yang ISM tu, yang dia mohon tu, kritikal dekat sekolah. So KPM akan ambil yang ISM, akan bagi peluang kepada yang ISM untuk isi. Okay. So ada ISMP tidak menjamin anda untuk dapat interview. Untuk dipanggil interview. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah dia ada perbezaan yang ISM ni pun kalau dia posting pun dia ada kriteria dia. Maksudnya jalan ISM dengan jalan kerjaya ISMP lain tau. Okey, di mana yang ISM, yang ISMP, okey, yang ISMP ni, anda ni yang ijazah sarjana muda pendidikan ni, bila anda posting ke sekolah, anda memang tetap, jawatan anda tetap. So anda akan melalui beberapa kursus dan lepas tu anda akan disahkan jawatan, tetaplah tetap. Yang ISM ni, dia ada beberapa, dia ada kriteria-kriteria yang dia perlu penuhi dahulu sebelum dia boleh dapat tetap. So actually jalan anda dengan jalan mereka, jalan ISM ni tak sama sebenarnya. Okay, laluan anda berbeza. Later on dalam kelas minggu depan, hari Khamis tak silap saya akan berikan penjelasan lebih mendalam lah mengenai perkembangan kejayaan anda dekat sekolah. Minggu depan ke? Ataupun nanti bila dah hujung, bila kelas last baru saya jelaskan. Nanti saya akan tengok balik. Okay, kemudian satu lagi. Okay, saya tanya yang ISM tu dipanggil interview ke dipanggil dah dapat posting sebab kebanyakan mereka yang tidak ada background pendidikan tapi berjaya dipanggil interview dan posting bukan fresh grad. Okay, dia boleh dipanggil posting, dia boleh dipanggil interview tapi tak pasti lagi dia akan posting ke tak. Sebab apa? Untuk mereka yang ISM ini sahaja, untuk mereka yang ijazah sarjana muda tapi tak ada pendidikan ni, okey, selalunya yang dipanggil interview dan dipanggil posting, yang dapat posting ialah mereka yang sudah berpengalaman mengajar dekat sekolah. Okey, contoh. Okey, mungkin anda ada kakak, anda ada abang, anda ada sepupu yang grad tahun 2015 contohnya. Grad tahun 2015, grad tahun 2016 dalam apa-apa bidang sekalipun. Okey, so dia tak boleh pergi posting dekat sekolah sebab dia tak ada pendidikan kan. So apa yang dia orang buat ialah dia orang pergi dekat sekolah agama negeri, dia orang pergi dekat sekolah swasta, dia orang mengajar sambilan. Ataupun dia orang keep on mohon jadi cikgu ganti dekat sekolah. Okay, keep on mohon jadi cikgu ganti dekat sekolah. Okay, kemudian mereka, katakanlah mereka grad tahun 2016, sekarang 2021. Kan? So selama 5 tahun tu mereka keep on bertukar dari satu sekolah ke satu sekolah yang lain. Let's say jadi cikgu ganti selama 6 bulan. Dia pergi sekolah B pula jadi cikgu ganti 6 bulan lagi. Dia pergi sekolah agama negeri pula jadi cikgu ganti jadi cikgu dekat sana ke. Diorang kumpulkan di experience. Okay, diorang kumpulkan di experience. Okay, lepas tu bila keluar tawaran one off oleh KPM, mereka grab itu. Mereka grab peluang itu, mereka dipanggil. Apa yang mereka jual, apa yang mereka nak offer kepada KPM ialah pengalaman mengajar. Sebab itu, kalau yang ISM, free je, dia tak pernah mengajar dekat sekolah, dia mohon, boleh dipanggil. Tapi untuk diberikan posting tu, dia kena berlawan dengan cikgu-cikgu kakak-kakak dia yang juga sesama ISM tapi pengalaman mengajar dekat sekolah, jadi cikgu gantilah, jadi cikgu itu, jadi cikgu inilah. Okey, selama bertahun-tahun. Mereka akan compete sesama mereka. Which is KPM akan utamakan yang ada pengalaman. That's it. Okay, so yang ISM saya tak kata dia tak ada pengalaman, dia tak akan dipanggil interview. Boleh dipanggil. You isi borang, lengkap. Kalau KPM rasa bolehlah ni dipanggil, panggil. Tapi belum tentu boleh posting. Sebab nanti dia akan berlawan sesama dia. Dia akan berlawan dengan kakak-kakak yang lagi lama grad tapi yang dah ada pengalaman mengajar dekat sekolah. Yang jadi cikgu ganti. Okay, so dia akan berlawan sesama dia.
Okay, it's a conflict of course, okay, tapi disebabkan oleh konflik itulah kita harapkan supaya KPM akan come out with a with a system yang lebih telus, yang lebih jelas lah. Okay, boleh ya? Boleh faham dekat situ Mas Zura? Ya, Doktor boleh faham. Okay, so itu apa yang saya boleh jelaskan kepada anda lah how the system works. Okay, so ISM memang akan not really nak kata bersaing sangat pun tak juga. Sebab saya cakap tadi, ISMP kota lain, laluan lain. ISM laluan lain. Okay, dan bagi ISM pun yang dipanggil interview, dia akan bersaing juga sesama ISM tapi yang lebih tua daripada dia yang dah ada pengalaman mengajar dekat sekolah. Okay, so dia akan bersaing sesama dia lagi. So itulah yang saya boleh kongsikan bersama dengan anda how the system posting itu berfungsi sebenarnya. Okay, boleh ya? Okay, so ada lagi soalan lain? Okay, so kalau tidak ada soalan, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kerana bersama-sama dengan saya dalam kelas teori sosiologi. So, insyaAllah kita akan jumpa pada Khamis nanti. Topik kita seterusnya ialah bab yang kedua. Kita baru masuk bab yang kedua, insyaAllah hari Khamis nanti mengenai interaksi. Okay, interaksi. Sebab elemen interaksi adalah elemen paling penting dalam bidang sosiologi. Okay, so dengan itu saya tamatkan kelas pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama-sama. Terima kasih doktor.